Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, khatul iman, summa alhamdulillah, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, kita sambung majlis ta'lim kita, iaitu dengan melihat kepada wasiat Nabi kepada Abi Zar radhiyallahu an. Ada 7 perkara pesanan Nabi pada Abi Zar. Kita terus kepada muka surat yang ke-7. Muka surat yang 1 sampai muka surat 5 itu mukadimah yang biasa kita lihat, iaitu khutbatul hajah. Kita ke muka surat nombor 4 Sat. 4 Sat. Dia kata di tengah-tengah tu, kata dia, alhamdulillah, sesudah penulis menyampaikan kajian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu di beberapa majlis, banyak daripada jemaah yang meminta bahasan tersebut dibuatkan sebuah buku. Maka penulis berusaha mengumpulkan maraja' yang berkaitan dengan poin-poin yang terdapat dalam wasiat tersebut, dan setelah penulis kerjakan dalam beberapa bulan, akhirnya buku ini pun selesai, kata dia. Asalnya dia buat kuliah tentang Abi Zar, kemudian orang rasa tertarik, orang suka buku kan, maka dia pun dalam masa beberapa bulan dia menyiapkan buku ni. Beberapa bulan ya Pak Min, 92 muka surat. Saya ingat kalau saya tulis Pak Mik, mau sekali pilihan raya, rasa tangan kita bukan sangat menulis. Kata dia, mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bermanfaat untuk saya dan para pembaca, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan amal ini ikhlas semata-mata kerana Allah dan menjadi timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia harapkan. Buku ni siap pada Januari 2008. Maknanya lebih kurang dalam berapa tahun? 9 tahun dah. Baik. Muka surat ke-7, sebelum membahas nasihat, menghuraikan nasihat Nabi pada Abi Zar, dia bawa hadis tu dulu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in bihubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jafani wa an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bimurril haqq wa la ta'khuzni fillahi lawmata la'im wa alla as'ala an-nas syai'a. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat padaku dengan 7 hal. Yang pertama, supaya aku mencintai orang-orang yang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, beliau memerintahkan aku agar melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ketiga, beliau memerintahkan supaya aku menyambung silaturahim, tali kekerabatan, meskipun mereka berlaku kasar padaku. Yang keempat,
dianjurkan agar aku memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kelima, aku diperintah untuk menyatakan kebenaran meskipun pahit. Keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah di jalan Allah. Ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta. Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Ini 7 pesanan Nabi pada Abi Zar. Baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis. Yang meriwayatkan hadis ini yang pertama adalah Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Muhaddithin Muhammad Nasaruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab dia Silsilah Ahadis As-Sahihah. Itu teks nasihat Nabi pada Abi Zar, 7 pesanan Nabi pada Abi Zar. Dan kita tengok Abi Zar masa dia nak habaq kata Nabi pesan benda ni, dia kata awsani khalili. Dia kata telah berpesan kepada aku kekasih aku. Allahu akbar. Inilah bahasa kita lah. Dalam filem Kucu-Kucu Kahotahir tu, ingat tak? Apa cerita ingat? Dia ada satu part tu, filem dia pun kita tengok masa tak apa hadis lagi. Lama tu. Dia ada satu bahagian Pak Amir. Dia duduk dalam kelas, bila pensyarah tu tanya tiap-tiap pelajar dia, apa makna cinta? Kan, dia ni habaq lagu tu, dia ni habaq lagu ni. Bila sampai dekat hero ni, dekat Rahul ni, hero nama dia Rahul. Dia kata cinta adalah persahabatan. Bila dia kata lagu tu, kawan hak perempuan macam tomboy dia, sahabat tu mula geli pada dia. Dia kata cinta adalah persahabatan. Hurai. Jadi betul, orang tua ni pun kata, daripada awal-awal kita duk melawak, akhirnya boleh bercinta. Betul lah. Kalau kita lihat pada perkataan Abi Zar ni, dia tukar ganti nama. Rasulullah tu untuk sayang pada Nabi tu, dia pakai kalimah-kalimah ni. Macam kita jumpa baby kecil-kecil comel, kita panggil sayang, comel. Akhirnya perkataan kita tu, dia melahirkan satu perasaan, kita sayang sungguh dengan budak tu, dia comel sungguh pada mata kita. Maka betul lah ini. Bila kita duk kata Rasulullah, kadang-kadang kita tak rasa, wahai sebutan tu dah besar dah. Allah kata huwa abdullah, huwa rasulullah. Tapi sahabat Nabi macam Abi Zar, dia didik kita ni, kita sebut khalili. Ini sunnah kekasih saya. Ini amalan kekasih saya. Ini amalan orang yang paling saya sayang. Subhanallah. Dan kita pun juga kena bercakap macam para sahabat cakap. Al-Habib kita panggil kat Nabi, Al-Mustafa. Al-Habib yang dicintai, Al-Mustafa insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah pilih dia. Maka kita kata ini adalah sunnah Al-Habib Al-Mustafa. Ini adalah sunnah Al-Habib Al-Mustafa. Siapa dia Al-Habib Al-Mustafa? Kita kata Khalili, kekasih aku, orang yang aku cintai. Khalil dalam bahasa Arab bermakna kita cintai dia, kita sangat cintai dia. Masa Allah kata kepada Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim itu Khalil Allah dalam surah Al-Baqarah. Dia Khalil Allah. Surah Baqarah ke Ali Imran begitulah. Maka Allah sayang dekat dia. Maka para sahabat mereka guna perkataan mereka memang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama kita tengok dah teks hadis tu. Yang kedua kita tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan yang ketiga, mari kita tengok, sebelum kita hurai ini, mari kita tengok siapa dia Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebelum kita nak pergi kepada fiqh hadis,
7 pesanan Nabi itu apa dia punya rahsia dia. Kita tengok muka surat 10, iaitu siapa dia? Abi Zar Al-Ghifari. Beliau adalah Abu Zar Jundub bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu nama dia, Jundub bin Junadah. Kita banyak jumpa nama ni, tapi kita tak tahu tu nama Abi Zar. Dia dipanggil dengan nama Abi Zar Jundub bin Junadah bin Sakan. Bukan Sakan kita, Pak Mit. Sakan aku tengok dah ni kan, bukan Sakan kita. Al-Ghifari, nisbah kepada suku kaum dia. Radhiyallahu an. Radhiyallahu an maksud dia semoga Allah meridai mereka. Beliau termasuk seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dan termasuk sahabat Nabi SAW yang paling baik. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang pemuka dalam hal zuhud, kejujuran, ilmu dan amal. Berani menyatakan kebenaran, tidak takut celaan pada pencela dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Itu di antara sifat-sifat Abi Zar. Satu hari ketika Abu Zar di kampungnya, beliau mendengar berita tentang seorang Nabi yang baru muncul di Mekah. Maka disuruhlah saudaranya Unais memeriksa kebenaran berita itu. Rupanya memang manusia ni dia ada perangai lagu ni. Dia duk mencari kebenaran, duk cari. Dengar kata ada cana, dengar kata ada sini, dia mencari. Yang mencari ni akhirnya akan jumpa. Pasti akan jumpa. Abu Zar berkata, pergilah engkau, dia kata pada Unais, pergilah engkau ke Mekah, selidik sampai di mana kebenaran berita mengenai seseorang yang menyatakan bahawa dirinya seorang Nabi. Dan dia menyatakan mendapat wahyu dari langit. Semak segala ucapannya dengan teliti, kemudian laporkan pada aku. Allahu Akbar. Sampai macam tu, semak aja. Masa tu dia tak Islam lagi. Tapi masalah semak berita ni dia dah ada dah. Masalah kita tak mau semak. Kita tak mau semak, kita jadi semak perut semak. Tak mau semak. Unais pun pergi ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mendengarkan ucapan-ucapan Nabi, kemudian kembali ke desanya menemui Abu Zar yang menunggu-nunggu dengan penuh harapan. Abu Zar pun langsung menanyakan berita tentang Nabi yang baru itu dengan penuh rasa ingin tahu. Unais berkata, demi Allah, aku tidak melihat orang itu. Dia mengajak orang, kata Unais, demi Allah, aku telah melihat orang itu. Dia mengajak orang supaya berakhlak mulia dan kata-katanya jelas, bukan syair. Abu Zar bertanya bagaimana pendapat orang banyak mengenai peribadinya. Mereka menyatakan tukang sihir, dukun dan penyair. Unais menjawab, mereka tuduh Nabi Muhammad tukang sihir, dukun dan penyair. Abi Zar berkata, demi Allah, laporanmu tidak memuaskanku kerana tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Maukah engkau menjaga keluargaku biar aku pergi ke sana meneliti kegiatannya? Besar sungguh hati Abi Zar nak mencari kebenaran. Dahsyatnya kebenaran ni kita boleh bau. Bila Unais tengok Nabi, dia bukan tahu apa pasal Islam, tapi satu benda dia tahu, Nabi Muhammad mengajak akhlak yang baik dan dia bukan bercakap syair. Itu dia pastikan. Yang tu dia pastikan. Yang ni kita tak boleh pastikan. Kita, Allah tak bagi pada kita furqan. Furqan apa dia? Jiwa yang reti membeza. Allah tak bagi. Sehingga kita al-haq kita kata al-batil, al-batil kita kata al-haq. Kita tinggalkan sunnah, kita pergi kepada yang tidak sunnah. Abi Zar tak puas hati. Unais menjawab, boleh, tetapi berhati-hatilah engkau menjaga diri terhadap tindakan penduduk Mekah. Dia warning siap dah. Orang Mekah tak suka kat dia. Abu Zar pun menyiapkan perbekalan untuk dibawanya. Keesokan harinya dia berangkat ke Mekah untuk menemui Nabi SAW dan mencari berita tentang peribadi beliau. Setibanya di Mekah, Abu Zar menyamar sebagai musafir untuk menghindari tindakan penduduk Mekah. Dia pernah mendengar berita tentang kemarahan kaum Quraisy kerana Tuhan mereka disepelekkan. Gamaknya dipelekeh lah kot. Mereka menyiksa setiap orang yang menyatakan menjadi pengikut Muhammad. Kerana itu Abi Zar enggan bertanya-tanya kepada siapa pun juga tentang
Nabi yang baru diutus itu. Sebab dia tidak tahu apakah orang yang akan ditanya itu pembela Muhammad atau musuhnya. Setelah malam hari, Abu Zar tidur dekat dengan Kaabah. Kebetulan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an melintas dekatnya. Ali dapat mengetahui bahawa Abu Zar seorang asing. Maka Ali pun berkata, "Wahai orang asing, ikutlah bersamaku." Abu Zar pun pergi bersama Ali dan bermalam di rumahnya. Ini perangai orang Arab. Dia tengok orang musafir susah payah, dia apa? Dia memang dah orang Arab punya perangai lagu tu. Dia tak ada apa? Dia tak ada macam kita penyamun ke penyangak depan ni, tak. Dia akan bagi hak. Dia akan bawa. Hak dia bagi. Tak curiga. Pagi-pagi sekali Abu Zar kembali ke Kaabah sambil membawa kantong perbekalannya, tanpa banyak bertanya kepada Ali mengenai urusan masing-masing. Hari kedua pun dilalui Abu Zar seperti hari pertama. Dia belum juga mengenal yang mana Nabi yang dicari itu. Ketika tiba petang hari, dia bersiap tidur di Kaabah. Berlintaslah Ali dekatnya. Ali bertanya, "Apakah engkau belum juga mengetahui tempatmu menginap?" Ali pun kembali mengajak Abu Zar untuk bermalam di rumahnya. Di malam kedua itu mereka masih tetap saling diam. Masing-masing tidak bertanya satu yang sama lain. Di malam ketiga barulah Ali berkata pada tamunya, "Mudah-mudahan engkau tidak keberatan mengkhabarkan padaku maksud tujuan kedatanganmu ke Mekah." Maka Abu Zar menjawab, "Jika engkau berjanji membantuku, akan kujelaskan padamu tujuanku datang ke sini." Ali pun menyatakan kesediaannya dan berjanji akan membantunya. Abu Zar berkata, "Aku datang ke sini dari jauh, sengaja hendak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru diutus dan ingin mendengar apa yang dikatakannya." Wajah Ali pun terpancar tanda kegembiraan. Dia berkata, "Demi Allah, memang sesungguhnya beliau adalah Rasulullah." Selanjutnya Ali menceritakan kepada Abu Zar bukti-bukti kerasulan Muhammad dan dakwah yang dibawa beliau. Dahsyatnya, Nabi duduk di Mekah, Abu Zar duduk di kawasan luar Mekah. Kita duk ingat orang di hadapan kita ni menentang, kita kata habislah jalan kita. Rupanya Allah bawa berita agama ni di luar sana. Allahu Akbar. Sangat pelik agama ni. Masalah mata kita mesti tengok yang dekat, yang tersekat, yang terhalang. Kita kata jam dah kita tak nampak apa yang Tuhan buat di belakang. Allahu Akbar. Terkejut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkejut. Hang bukan orang Mekah, macam mana hang tahu tentang Rasulullah? Ya subhanallah, benarlah agama ni kita just dakwah je. Allah lah nak buat, alam ni dia punya. Kata Ali selanjutnya, "Besok pagi kita pergi dengan diam-diam. Jika aku melihat sesuatu yang membahayakanmu, aku akan berhenti ke tembok dan berpura-pura memperbaiki sandalku. Bila aku meneruskan jalanku, ikutlah aku hingga tiba ke suatu tempat. Apabila aku memasukinya, maka masuk jugalah engkau." Abu Zar tidak dapat memejamkan matanya selama semalaman kerana sangat rindu hendak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar apa yang diwahyukan kepadanya. Pagi harinya Ali pergi bersama tamunya ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Zar mengikuti Ali dari belakang tanpa menoleh sedikit pun. Setibanya di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar pun mengucap salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dan Rasulullah pun menjawab, wa alaikas salam. Dalam sejarah Islam tercatat bahawa Abu Zar adalah orang yang pertama kali mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam penghormatan secara Islam. Sesudah itu salam tersebut tersebar luas di merata di kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Orang yang pertama bagi salam pada Nabi sebelum Islam adalah Abu Zar. Dan hari ni kita duk bagi salam ke orang, banyak mana dia makan pahala tu. Dia syak cik. Dia bagi salam pada Nabi. Dia kata apa kat Nabi? Nabi jawab pada dia,
wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Dijawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak Abu Zar masuk Islam. Beliau juga membaca ayat-ayat Al-Quran kepadanya, dan Abu Zar mengucap kalimah syahadah di hadapan beliau. Dia masuk Islam sebelum agama yang baru dianuti itu sampai ke negerinya. Dia orang keempat atau kelima yang masuk Islam. Oh, awal sangat. Pasal Quran dalam Quran namakan dia sabiqunal awwalun. Orang awal. Awal sangat masuk Islam. Rasulullah pun bertanya, "Sejak kapan engkau di sini?" Abu Zar menjawab, "Sudah 30 hari." 30 hari dah. "Siapa yang memberi makan padamu?" tanya Nabi. Abu Zar kata, "Aku tidak makan dan minum kecuali air Zam-Zam." Jawabnya, Abu Zar jawab, maka Rasulullah pun bersabda, "Innaha mubarakatun wa innaha ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin." Hadis Imam Muslim. Nabi kata, sesungguhnya air Zam-Zam itu yang kau minum itu membawa berkat dan makanan bagi orang yang lapar serta ubat bagi penyakit. Itu dia Nabi i'tiraf tarikh Zam-Zam. I'tiraf tarikh. Abu Zar kembali mengisahkan, "Aku tinggal di Mekah bersama Rasulullah dan beliau mengajar Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran padaku. Kemudian beliau menasihatiku, jangan diceritakan kepada siapa pun dari penduduk Mekah bahawa engkau sudah masuk Islam. Aku khawatir kalau mereka akan membunuhmu." Nabi pesan pada Abu Zar, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sebelum aku mendatangi masjid dan meneriakkan kalimah hak di tengah-tengah kaum Quraisy." Abu Zar kata kat Nabi lagu tu. Nabi kata, "Jangan, nanti orang buat hang susah." Dia kata, "Tak, aku nak pergi abang," kata dia. Rasulullah diam mendengar jawapanku. Kemudian aku mendatangi masjid saat kaum Quraisy sedang duduk bercakap-cakap. Aku datang ke tengah-tengah mereka. Lalu aku berseru dengan keras, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah." Pergi-pergi dia cakap lagu tu terus. Spontan mereka berkata, "Tangkap dia." Tangkap terus. "Dia telah meninggalkan agama nenek moyang. Aku pun dikeroyok dan hendak dibunuh oleh mereka. Tapi untungnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, datang melindungiku." Abbas berkata, "Celaka kalian. Mengapa kalian nak membunuh orang Ghifar? Padahal Ghifar adalah tempat kapilah-kapilah melintas." Maka mereka pun berhenti mengeroyokku. Dia komun tu nak atas dia. Pak menakan Nabi kata, "Hampa kalau buat dia, esok kita nak keluar pergi mana-mana susah." Depa ni orang duduk belah sana. Jangan duk buat dia tak tentu hala. Sesudah itu kata Abu Zar, "Aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melihat babak belur. Babak belur lah tadi tu kan. Beliau berkata, "Bukankah aku sudah melarangmu menyatakan kepada mereka bahawa engkau telah masuk Islam? Aku penasaran sebelum tekad ini kulakukan." Jawab Abu Zar. Abu Zar kata, "Aku penasaran ya Rasulullah. Aku tak boleh. Aku terkilan betul kalau aku tak boleh habaq pada orang. Aku dah jadi orang Islam." Inilah di antara hadis Pak Amit yang saya dengar lah. Orang bercakap tentang bolehnya demonstrasi. Kerana Abu Zar pun buat demonstrasi. Saat Abu Zar pergi depan tu, dia riau lagu tu kan. Memang ada dan Nabi melarang, dan Abu Zar buat juga. Lepas tu Nabi kata, "Tengok, hang dah kena, dah kesan dia kan." Macam inilah hadis yang boleh demonstrasi. Saya kata, kita buat demonstrasi ni, kita tahu sebab dia apa. Untuk kait dengan hadis ni, saya rasa bukan sesuatu yang tepat lah. Sebab dia ni bukan pergi demonstrasi. Dia i'lamu. Islam.
Dan depa ni pula orang awal. Oh, wow. Kan tak kenal lah. Tapi orang buat demonstrasi pasal minyak ke pasal apa, kita faham lah. Apa yang dia tuntut, keadilan. Itu kita faham lah. Tapi kait dengan dalil macam ni, saya ingat orang muda kata is too much lah. Tengok apa lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, kata Abi Zar, sekiranya sekarang baiknya engkau balik kepada kaum kau. Beritakanlah pada mereka tentang apa yang telah kau saksikan dan yang engkau dengar. Ajaklah kaummu kepada agama Allah. Semoga ajakanmu bermanfaat bagi mereka dan engkau mendapat pahala kerana mengajak mereka. Apabila engkau mendengar berita bahawa aku telah berdakwah secara terang-terangan atau terbuka, datanglah kembali pada aku. Aku pun pulang ke kampungku. Tengok, Nabi kata Abi Zar, hang ni bukan orang Mekah. Jadi untuk orang Mekah buat kasar kat hang tu senang sangat. Kalau hang nak dakwah, hang nak abad hang orang Islam dah, pergi abad pada kaum hang orang sana. Dan tindakan mereka pun tak seberat orang sini, dah hang boleh tanggung. Dia pun balik. Nabi kita besok hang tengok dah ada ruang-ruang boleh menapas di sini, hang mai. Sesampainya di kampung, saudaraku Unais bertanya, apa yang telah kau lakukan? Aku masuk Islam, aku sudah masuk Islam dan mengakui kebenaran agama itu, jawab Abi Zar. Tidak berapa lama kemudian Allah melapangkan dada Unais dan dia menyatakan padaku, tidak ada alasan bagiku membenci agamamu. Kawan dia. Karena itu aku masuk Islam dan mengakui pula kebenarannya. Ni kita kata orang bahagia. Dia masuk Islam, kawan baik dia pun masuk Islam. Bahagia. Tak kalau Pak Mik kita duk pening macam ni dia kawan dengan dia lama, pencen sekali, duk sembang bela, tak faham langsung. Bila dia retilah apa yang kita nak sembang ni, Allahu Akbar, lega kita. Kemudian kami mendatangi ibu kami, Abi Zar kata. Lalu kami mengajaknya untuk masuk Islam. Ibuku berkata, aku sungguh tertarik pada agama kalian. Lalu ibuku pun masuk Islam. Allahu Akbar. Mereka memang buat kerja dakwah sungguh. Maka sejak saat itu keluarga mukmin ini berdakwah di kampung Ghifar tanpa merasa lelah dan jemu, dan banyak penduduk Ghifar yang masuk Islam. Ketika suku Ghifar beserta suku Aslam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada mereka, semoga Allah mengampuni mereka Ghifar dan Aslam. Salamah Allah. Semoga Allah mendamaikan mereka, yakni Aslam. Abi Zar, bila Nabi tengok suku Aslam dan suku Ghifar ni, Nabi teringatlah pada Abi Zar. Nabi kata, semoga Allah beri pada kamu kedamaian, keselamatan. Abu Zar tetap tinggal di kampungnya sampai berlaku perang Badar, Uhud dan Khandaq. Setelah itu dia berpindah untuk mengabadikan dirinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun berkenan menerima Abi Zar serta mengizinkannya tinggal di samping beliau. Abu Zar sangat tenang dapat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa bahagia dapat berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Zar tidak betah untuk tinggal di Madinah. Kota itu terasa kosong bagi dirinya sepeninggalan Rasulullah. Abu Zar pun pergi ke Syam dan menetap di sana selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Pada masa pemerintahan Osman, Abu Zar tinggal di Damaskus. Akan tetapi Khalifah Osman memerintahnya untuk pindah ke Rabazah, sebuah kampung kecil dekat dengan kota Madinah. Abu Zar pun tinggal di perkampungan itu yang jauh dari masyarakat ramai. Dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, menjauhkan diri dari kecenderungan hidup mewah dengan harta dunia, dan mempertahankan hidup sederhana seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar dan Osman radhiyallahu anhum, beliau diberi mandat untuk berfatwa. Beliau ikut menakluk Baitul Maqdis bersama Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Hadis dari beliau yang terdapat dalam kitab-kitab hadis
sebanyak 281 hadis. Dia riwayatkan sebanyak 281 hadis. Beliau wafat pada tahun 32 Hijrah di Rabazah dan jenazahnya disembahyangkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata penulis kitab kita ni, semua riwayat Abi Zar ni diambil daripada kitab Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Itu sedikit berkenaan dengan Abi Zar Al-Ghifari. Dia wafat pada tahun 32 Hijrah. Perang Badar, perang Khandaq, dia tak sempat pergi. Sebab Nabi tak benarkan dia dia mai Badar, Uhud, Khandaq dia tak terlibat. Lepas tu barulah dia datang, Nabi bagi izin kat dia dan dia tinggallah di sana. Subhanallah. Ini adalah Abi Zar Al-Ghifari. Dia boleh jalan sejauh tu nak mencari al-haq. Pasal itu Quran kata pada kita dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasal itu depa ni kalau depa dapat agama, depa dapat sungguh, sebab depa berkeluar modal bukan sikit Pak Mik. Kita kadang-kadang kita katalah, ya Allah, kita kata, ya Allah, kalaulah dia ni boleh faham sunnah lah, faham agama. Dia sendiri, orang yang kita kata mudah-mudahan dia boleh faham tu, dia sendiri tak berkeluar modal apa pun nak faham agama Tuhan. Takkanlah hidayah semahal itu diletak tanpa apa? Kotlah Pak Mik dia nak beli satu buku ke. Orang boleh beli buku pasal wali lah, pasal apa lah. Wahai, no point. Tapi buku-buku pasal hadis-hadis ni, pasal itu Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kata apa? Berdasarkan ayat ni, kalau kita belajar tentang Nabi, kita akan kenal alam. Pasal dia rahmatan lil alamin. Pasal tu kita belajar hadis, kita kenal para sahabat. Kita nak belajar sunnah Nabi, mesti jumpa sahabat. Kita belajar pasal sunnah Nabi, kita kenal para tabi'in. Pasal hadis dia melalui sistem sanad, jarah, ta'dil. Kita kenal ulama ni tak diterima, ulama ni kesaksian dia diterima, ini qabul, ini mardud. Hanya nak belajar pasal Nabi Muhammad, kita jumpa rahsia alam. Dan belum tentu kita pergi belajar alam ni kita jumpa Nabi Muhammad, belum tentu. Sebab dia rahmatan lil alamin. Dan para sahabat datang nak mencari ini, rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi berkat pada Abi Zar. Kawan dia masuk Islam, mak dia masuk Islam. Allahu Akbar. Inilah kebahagiaannya hakiki. Kalau orang dekat dengan kita tu boleh faham sama dengan kita. Subhanallah, sangat-sangat hebat. Baik, barulah kita masuk fiqh hadis. Barulah kita masuk yang pertama. Ada 7 pesan Nabi pada Abi Zar. Kita masuk yang pertama. Kalau kita tengok balik muka surat 7 tadi, Nabi pesan pada Abi Zar, yang pertama sekali Nabi kata, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Itu pesanan yang pertama, iaitu mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Barulah tuan kitab kita ni, dia nak suruh kita melihat kepada fiqh hadis ni. Apa yang kita boleh faham? Apakah hikmah pesanan Nabi kepada Abi Zar ini? Dan Abi Zar sampai dia wafat, 7 benda ni ada di mulut dia. Bila orang minta sesuatu pada dia, dia akan bagi tahu benda ni. Nabi pesan pada aku 7 benda. Dan khalifah pernah nak test Abi Zar, dia nak tengok macam mana hidup Abi Zar. Dia kan Nabi kata Abi Zar, dia akan minta jadi orang besar, hang ni lemah. Dia khalifah panggil dia pergi bagi syarahan dan nasihat dalam sana dekat orang besar-besar. Dia pergi. Dia pergi bagi nasihat. Lepas tu khalifah bagi pada dia anugerah lah. Kita kata dirham mungkin, dinar mungkin. Bagi satu uncang, dia ambil balik. Lepas tu khalifah hantar, gubernur ni hantar orang pergi ke rumah Abi Zar, kata khalifah tersilap bagi uncang tu, bawa mai balik.
Dia ni pun main, Assalamualaikum Abizar, kata Tuan Abizar ni tadi bagi tu tersilap orang lain punya sampul. Dia kata habis habis duit, tak ada, dah pakai dah. Dia ni punya ingat dalam kepala, ya Allah, cakap agama dahsyat, lagu ni punya habis semalam. Apa Abizar ni? Abizar kata, kalau lama sangat mai ikut aku. Abizar pergi rumah orang yang dia sedekah tu. Assalamualaikum, dia kata bagi balik duit tu, dia orang saya tersilap sedekah. Dia ni pergi habaq pada khalifah, kata inilah perangai Abizar. Dah khalifah panggil Abizar, khalifah tanya, kenapa hang jadi macam ni? Abizar kata apa? Aku tak pernah tengok dalam tangan Rasulullah ni, kalau orang bagi sesuatu pada dia, dia akan pegang dengan begitu lama. Tak pernah. Jadi siapalah aku berbanding Rasulullah? Maka sebiji yang jadi seperti Rasulullah dalam hidup Abizar. Inilah nasihat Abizar, nasihat Nabi pada Abizar, iaitu bihubbil masakin, cintalah orang miskin, tunjuklah sayang pada orang miskin, wa an adnuwa minhum, dan dekatlah dengan mereka. Baik. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuju untuk Abu Zar ini pada hakikatnya adalah wasiat untuk umat Islam secara umum. Dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Zar agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Kita sebagai umat Islam hendaklah menyedari bahawa nasihat beliau ini tertuju juga kepada kita semua. Jangan kita baca nasihat kepada Abu Zar, tapi juga kepada kita. Orang-orang miskin yang dimaksudkan adalah mereka yang hidup tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi keperluannya. Yang paling baik di antara mereka adalah orang yang tidak mahu meminta-minta pada manusia. Pengertian ini sesuai dengan sabda Nabi. Nabi bila sebut pada para sahabat buat baik pada orang miskin, lepas tu Nabi bimbing pada sahabat yang kata orang miskin ni siapa dia? Orang yang aku suruh buat baik. Maka dalam hadis ni, dalam hadis Bukhari ni, Nabi kata, laisal miskinu bihadha tawafi alladhi yatufu ala nas fatarudduhu luqmatu wal luqmatani wa tamratu wa tamratani. Qalu famal miskinu ya Rasulullah? Qal alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaq alaihi wa la yas'alu an-nasa syai'a. Nabi kata orang miskin yang sebenarnya bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta pada orang lain agar diberikan sesuap atau dua suap makanan dan 1-2 butir tamar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang dimaksud orang miskin itu? Beliau menjawab, orang miskin dia adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak diketahui kemiskinannya hingga tidak ada yang memberinya sedekah zakat, dan dia tidak mahu meminta-minta sesuatu pun kepada orang yang lain. Subhanallah. Kalau kita kata semua orang miskin itu banyak, maka Nabi suruh kita cari orang miskin macam ni, yang dia tak suka melemahkan orang. Dia susah, tapi cara dia lah dia hidup. Tapi kita tahu dia miskin, dia tak minta ke orang. Nabi kata orang miskin lagu ni keutamaan pergi tolong dia, pergi dekat dia, bantu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin billadhi turadduhu tamrah wa tamran wa tamratani wala luqmatu wal luqmatani, innamal miskinul muta'affifu iqra'u in syi'tum la yas'alun nasa ilhafa. Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim ni, hadis Abu Hurairah, Nabi kata orang miskin itu bukanlah orang yang mengharap agar diberi 1 atau 2 butir kurma. Orang miskin tu bukanlah orang yang harap orang bagi kat dia, dia pergi melangut depan orang. Tak, bukan macam tu. Orang miskin adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya
Nabi kata bacalah firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 273. Allah kata, dan mereka tidak meminta-minta secara paksa pada orang lain. Jadi kalau ada orang miskin dia main lagu tu, kita tak layan pun tak apa. Mai sampai pegang tangan kita ni. Sampai pegang tangan kita, tolonglah saya. Nabi kata apa dia? Orang miskin tu la yas'alun nasa ilhafa. Dia malu ada. Dia malu ada. Dia tahan diri dia. Ini orang miskin nombor satu. Carilah orang yang macam ni. Tolong dia, bantu dia. Kedua hadis ini tidak menafikan bahawa ada orang fakir dan miskin yang berkeliling untuk meminta-minta. Sebab ada juga di antara mereka yang melakukannya. Selaku umat Islam, kita diperintah untuk dekat dengan orang-orang miskin dan dilarang menyombongkan diri terhadap mereka, kerana perbuatan sombong adalah haram. Inilah firman Allah Ta'ala, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kamu ada hak orang miskin. Dan Allah kata orang miskin ni ada dua, as-sa'il wal mahrum. Ada orang miskin, dia pergi minta ke orang, dan kau akan nampak tanda kesusahan dia. Dan lagi satu mahrum, dia tak meminta. Yang tak meminta ni Nabi letakkan nombor satu. Adapun yang minta ni bukan sampai dia heret, dia paksa kita, tak. Dia sekadar bagi tahu dia susah, kemudian dia meninggalkan kita. Maka dua-dua ni adalah orang miskin. Adapun duk mai lah satu macam bakmi, kadang minta derma, kadang ni bukan miskin, dia ranjau. Dia ranjau kita. Kali pertama dia kata dia nak operate, orang bagilah kat dia. Kali kedua jumpa dia minta lagi, kata hari tu nak pergi operate. Dia kata doktor bagi dah tarikh tapi tak sampai lagi. Kali ketiga pergi jumpa dia, kenapa tak operate? Dia kata ubat tak sampai lagi. Kali keempat kita tengok dia duduk minta benda yang sama, dia kata doktor tukar hospital pula. Gutulah dia ranjau kita. Maka kita kalau jumpa orang yang sememangnya miskin dan jiwa kita boleh merasai kemiskinan dia. Kadang-kadang orang dalam paper bubuh anak dia begini kan, ialah kita masukkan dia golongan yang kedua. Tapi itu bukanlah bermakna dia meminta-minta kepada kita, tak. Dia hanya menceritakan kesusahan dia. Itu kita bantulah. Jangan sombong. Saya tak tahulah bab ni kita baca-baca, kita ni tak ada apa-apa ni disuruh simpati pada orang miskin. Dan Nabi kata dalam hadis tadi, dekat dengan mereka, baru boleh tahu kesusahan mereka hidup macam mana. Tak tahulah macam mana kalau Allah panggil kita akhirat esok, Tuhan kata banyak orang miskin hang tak tolong. Kan kita ni kadang-kadang kita tengok orang miskin, orang putih kata apa? Insting kita ni, perasaan kita tu kesian betul kat dia, kita tolong. Kita ada perasaan, kadang-kadang main selekeh, kita sedih ni nak ranjau pula aku. Itu kita tu salah tolong. Allah dia tanya kita di akhirat, banyak orang yang hang jumpa memang hang rasa dia susah sungguh, pasal apa tak tolong dia. Allah tanya peribadi. Pak Amir boleh bayang, Pak Cik boleh bayang, besok kalau Allah Ta'ala tanya pada pemimpin kita, berapa banyak rakyat kau yang miskin, yang bila mai pilihan raya kau pergi minta, kau merayu mereka macam mana beggars untuk angkat kau jadi pemimpin. Tiba-tiba hang nak jadi pemimpin, dia nak operate 5,000, 6,000 dengan kekayaan negara ni berlimpah ruah. 7 keturunan punya rakyat negara ni makan tak habis. Tiba-tiba hang punya akaun peribadi berjuta-juta, rakyat hang tak selesai, sedangkan bila mai pilihan raya hang macam sampah pergi jumpa mereka. Randuk ayat acak semua, pakcik, ayat kola, ayat parik, semua randuk. Pilihlah saya.
Tiba-tiba Pak Mit, hospital pun kena bayar duit. Orang pilih, orang bagi kepercayaan. Boleh karaoke pula lagu Indonesia. Punya seronok. Yalah, hari ni hari kita bergelak depan Tuhan, hari kita menangis tak boleh gelak. Naklah cari pasal ikhwan. Pasal itu tak boleh sombong pada orang yang susah, tak boleh sombong. Nabi didik para sahabat dengan benda ni. Bila kita buat baik pada orang miskin, kita tidak sombong. Inilah perbuatan sombong adalah haram, dan orang yang sombong diancam oleh Allah Ta'ala dengan beberapa ancaman. Orang yang sombong ni Allah Ta'ala ancam dia. Jadi apabila ada satu perbuatan itu diancam oleh Allah Ta'ala, Pak Amit, maka automatik kita tahu perbuatan itu adalah haram. Dia termasuk dosa besar. Pasal ada ancaman daripada Allah. Allah ancam, jangan sombong, jangan duk buat kelaku-kelakang tak senonoh dengan orang yang memerlukan. Jangan, kena tolong mereka. Maka Nabi bagi nasihat awal pada Abi Zar radhiyallahu anhu. Abi Zar, sayanglah orang miskin, tengoklah hidup mereka, dekatlah dengan mereka. Nanti Allah bagi, kita boleh kenal siapa yang betul-betul miskin, siapa yang duk pembohong kita selama ni, dengan kita mendekati orang yang miskin. Lepas tu dia kata, di antara ancaman Allah pada orang yang sombong, muka surat 27 tu, dia kata pertama, dipalingkan daripada petunjuk begitu dan begitu sulit untuk mendapatkannya. Orang yang sombong ni susah dapat hidayah, sulit dapat hidayah. Macam mana tu? Ni kita tengok minggu depan lah. Wallahu a'lam. Kata Nabi ajak kepada kita beberapa doa lagi. Allahu Akbar, berkaitan dengan hidup ni. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.